Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Para penonton dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah, biiznillah, min fadlillah, ada ruang kepada kita dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah, kita menyambung bacaan kita daripada Riyadhus Salihin, iaitu kita masuk hadis, tajuk-tajuk dan himpunan hadis di bawah tajuk-tajuk ini yang dibuat oleh imam kita, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An-Nawawi pada malam ini menyatakan kepada kita bab tentang larangan menganggap sial kerana sesuatu. Betul Pak Amir? Betul. Alhamdulillah. Dalam bahasa disebut dengan tatayyur. Ini babun nahi anit tatayyur. Tatayyur itu perkataan yang dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan perasaan dia terhadap sesuatu benda yang dia tengok, suatu bunyi yang dia dengar, suatu tempat yang dia duduk, suatu kejadian yang dia alami, yang perkara itu memberi bekas kepada hati dia dalam bentuk dia mula memikir secara tidak optimis. Betul Sanan? Tidak optimis. Abang Nan, tunduk apa? Alah ni Abang Nan pakai kai, alhamdulillah. Semua dah jadi orang pondok, alhamdulillah. Semua pakai kai. Secara tidak optimis, perasaan yang tidak optimis bermakna perasaan yang tidak selesa, tak baik. Mula memikirkan apa nak jadi kat dia. Dia fikir apa nak jadi kat dia berdasarkan bunyi yang dia dengar. Mata melihat sesuatu, insiden yang berlaku depan mata dia, ataupun kerana pengaruh tempat tu. Maka dia mula fikir. Yang pikiran dia itu berlegar dan melayang kepada nasib dia terhadap langkah dia berikut. So dia kena move one step. Tu step yang dia nak move itu, apa akan jadi pada dia? Dia mula tidak optimis. Yang tu dalam bahasa Arab dipanggil tatayyur. Tatayyara. Atahiyah tu berbual sabdu. Tatayyur. Melayu je macam mana, pandai-pandai lah. Tatayyur. Ya, atahiyah tu berbual sabdu. Ra. Tatayyur. Pada asalnya perkataan tatayyur itu berkaitan dengan burung, tayrun, burung. Sebab contoh orang Arab dia ambil burung hantu, burung gagak. Kita kata burung-burung yang ada nilai tidak optimis ni. Macam burung hud-hud dia tak pakai, sebab hud ni ceria. Dia ceria. Dia burung-burung yang macam gagak kan. Gagak ni cerdik, burung cerdik kan. Bila dia cerdik, dia boleh bagi macam-macam kita tengok dia tu, kita tak tahu step dia nak pergi ke mana. Burung hantu tu dia tak ada apa-apa, tapi cuma Allah buat dia tu dalam keadaan tengok dia tu kita macam-macam duk fikir.
Yang seumpama burung hantu tu yang putih tu, yang kalau dia terbang malam, dia terbang siang gagak hati pukul dia. Rumah kita banyak. Dia putih, dia macam hantu. Tapi dia putih, sayap dia besar. Dia kalau malam dia kacau gagak. Kalau siang gagak pukul dia. Dia tak berani keluar siang burung tu. Burung apa? Putih dia. Kita jelutung banyak pokok hati pokok berburi. Malam-malam kita balik kan, dia duduk. Dia besar ni. Aduh, tengok orang bagi tahu bangau pula. Aduh, burung bangau. Burung bangau kakinya panjang. Itu flamingo. Kan? Dipanggil burung apa sana? Bukan gang. Pungguk tu. Ya, pungguk. Pungguk betul, pungguk. Ya, Pak Amin. Yang tu pungguk lagi satu. Ni ada dua jenis pungguk. Ya, burung pungguk betul. Dia malam dia aktif. Dia kacau gagak, dia boleh bunuh gagak malam. Siang dia sepatutnya tidur. Kadang-kadang dia terlepas siang, gagak nanti attack dia. Betul apa mana? Apa mana mengaji macam sembahyang. Alhamdulillah. Jadi merujuk kepada tadi, orang Arab dia akan pakai perkara ini untuk, kerana burung ini kita tengok secara zahir dia membawa nilai tidak optimis. Zahir lah, dia tengok bentuk burung hantu tu dia macam menakutkan, ada mistik. So mereka akan ambil burung ni, mereka jampi, dan kemudian mereka akan terbangkan dan mereka membaca nasib mereka berikut. So bila burung tu terbang, ke arah mana burung itu akan stabil terbang dia, kanan, kiri, depan. Maka itu yang mereka lihat, yang mereka dengar suara burung itu, mereka mula akan melakukan sikap yang tak seronok terhadap langkah mereka seterusnya. Maka agama menamakan ini sebagai tatayur, kerana dia start dengan membaca sesuatu akan jadi dengan burung, dan burung itu dipanggil tayrun. Maka mengambil sempena nama itu, agama panggil tatayur. Tatayur iaitu perkara-perkara yang tidak membawa kepada optimis, dalam bentuk perkataan, ramalan, rasa, ataupun dalam bahasa kita, orang kita panggil khurafat kot. Khurafat bahasa Arab dia ada makna lain. Tapi tatayur ni dia lebih kepada perasaan kita, mainan perasaan kita, gangguan perasaan terhadap kejadian. Orang Arab juga ada hari. Ini sebelum Rasulullah bangkit. Saya nak cerita ni Arab jahiliah. Bila Rasulullah datang dengan riwayat ni semua, baginda telah menyuci. Dia ada hari yang dia tak apa suka. Ini hari Rabu. Hari Rabu hari yang dia tak apa seronok. So banyaklah perkara-perkara mereka nak buat, mereka suka tangguh pada hari Rabu. Dia takut. Dia percaya tatayur itu. Kalau bulan, mereka ada 2 bulan. Bulan Safar dengan bulan Muharram. Kalau kahwin dalam bulan Safar, kahwin dalam bulan Muharram, mereka percaya perkahwinan itu tak kekal lama. Dia berbuat. Sehinggalah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata kepada seorang wanita, dia kata, hantar dah aku kahwin dengan Nabi bulan apa? Aisyah kata aku kahwin dengan bulan Nabi dan aku duduk serumah dengan Nabi bulan Syawal. Bulan Syawal juga bulan yang mereka jadikan bulan ketiga selain daripada Safar dan Muharram. Tapi keyakinan mereka pada Safar dan Muharram itu lebih terbaik. Tapi bulan yang ketiga itu bulan Syawal. Aisyah kata, hantar dah aku kahwin dengan Nabi dalam bulan apa? Aku duduk serumah dengan dia bulan apa? Bulan Syawal. Lepas tu Aisyah kata, adakah hang mendapati ada seorang perempuan lebih bahagia daripada aku? Kalaulah Syawal itu bulan macam hangpa percaya, aku boleh bahagia macam ni ke? Maka Aisyah telah membetulkan balik pemikiran-pemikiran yang tidak optimis ini. Jadi kesemua ini termasuk di dalam perkara kita panggil tatayur.
Baik, bab yang Nawawi bawa babun nahyu anit tatayyur, iaitu bab nahyu, ada larangan kita terlibat dengan tatayyur, sama ada bersifat kejadian, bunyi-bunyian, tempat, satu kejadian, berkaitan dengan hari, berkaitan dengan bulan, ataupun berkaitan dengan apa-apa masa dia. Ya. Kesemua itu bila kita ada sikap yang tidak seronok, itu dipanggil tatayyur. Dan Nawawi bawa agama nahyu anit tatayyur, melarang kita terlibat dengan semua aktiviti yang menjerumus kepada tatayyur. Ataupun dalam terjemahan yang kita pakai ini, tatayyur dia terjemah dengan makna sial, kepercayaan sial terhadap diri sendiri. Dan inilah satu perkara yang ghairul ma'qul dan ghairul ta'lil, perkara yang tak tak masuk akal dan tidak ada any hujah, argument. Tidak ada argument, tidak ada akal boleh terima, dan tidak ada any basis. Ya, tak ada akal pun tak dapat terima, hujah mana nak bawa terima? Kita menganggap takdir kita sial. Why is it? Kenapa kita anggap takdir kita sial, sedangkan kita nak berjalan pada takdir itu, kita duk yakin kita jalan pada sial? Yang ni lah baru betul-betul sial. Pak Tok Mak boleh faham saya kata? Inilah satu malapetaka yang besar yang masuk ke dalam diri kita. Maka tidak ada sial dan tidak ada majal. Sial lawan dia majal. Kalau sial itu dia mufrad, kalau majal itu sial majal dia plural, bermakna banyak sangat kita percaya. An-Nawawi memulakan bab ini ikhwan dengan hadis yang pertama daripada Anas radhiyallahu an. Abanan boleh baca? Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sakit menular dan tidak ada kesialan kerana sesuatu, dan aku heran pada fa'il, kepada fa'al. Para sahabat bertanya, apakah fa'al itu? Ya. Beliau menjawab, kata yang baik. Kata yang baik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, Permaisuri Abanan boleh kan? Kalau bahasa orang putih Permaisuri kata apa? Princess. Dia kui kontrol tu. Allah, kui. Jangan jaga kokok lah ni. Abanan kata kui. Hadis yang kedua, radhiyallahu anhuma. Tidak ada sakit menular dan tidak ada kesialan terhadap sesuatu, dan seandainya hal itu terjadi, maka hanya terbatas di dalam rumah, isteri dan kuda, iaitu binatang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Sahabat Wan boleh baca? Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW tidak pernah merasa sial kerana adanya sesuatu. Riwayat Abu Dawud. Buraidah menceritakan hadis ini daripada Abi Dawud. Hadis yang keempat daripada Urwah bin Amir. Kak Noh boleh, Kak Noh?
Hadiah keempat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Fa'al. 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 Dia berhenti dengan hamzah, belakang dia ada lam. Fa'al. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ya. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Baik. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Al-Imam Nawawi tidak berhasrat nak membincangkan tajuk sial ini dalam perbincangan akidah. Tidak. Dia cuma nak membawa di dalam perbincangan akhlak, iaitu akhlak hati budi seorang Muslim. Tidak pernah menganggap Tuhan menjadikan suatu masa, suatu hari, suatu bulan, suatu kejadian yang menghukum hambanya sebagai sial. Tidak ada. Hati budi dan pemikiran naluri seorang mukmin adalah bersih daripada buruk sangka kepada takdir ilahi. Ini rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar, kan? Dan dalam qada dan qadar itu Nabi sebut dua, khair dan syar. Syar itu bukan bermakna sial, itu fitnah. Al-Quran menyebut fitnah ada dua. Fitnah yang nama dia khair dan fitnah yang nama dia syar. Walanabluwannakum, kamu akan diuji dengan apa? Dengan kebaikan, dengan fitnah. Untuk kebaikan Allah guna perkataan fitnah, ujian. Untuk keburukan Allah guna ujian. Tuhan tak guna sial. Kamu akan diuji dengan takdir yang sial, tidak ada. Sebab apa? Dalam bikinan takdir itu kita balik kepada hadis yang pertama, dalam hadis yang kedua, dalam hadis 40 tu, hadis Abdullah bin Mas'ud yang cerita 40 hari kejadian kita dalam perut mak, 40 hari lagi kan, sampai 4 kali kan. Lepas tu datang malaikat tiup roh kan. Allah kata apa pada malaikat tu? Tulis rezeki dia. Itu suatu hadis yang Abdullah bin Mas'ud kata sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah orang yang benar dan masduq, dan dibenarkan oleh Tuhan dan oleh makhluk-makhluk lain. Oleh penduduk langit Rasulullah dibenarkan, oleh penduduk bumi baginda dibenarkan. Jadi kalau ada orang tak membenarkan perkataan Rasulullah, kita tak tahulah nak dia duduk macam mana ni. Abdullah bin Mas'ud menyatakan huwa sadiqul masduq. Sebelum bercerita tentang hadis ni, Rasulullah adalah sadiq, orang yang benar, dan kebenaran dia itu masduq, dibenarkan oleh Tuhan dia, oleh penduduk langit dan oleh penduduk bumi. Tiba-tiba kalau kita penduduk bumi tak percaya dengan cakap Nabi, bermakna kita penduduk bumi yang mana tu? Ini yang dikatakan satu apa? What we call dalam bahasa kita satu spesies. Maknanya macam satu unit keturunan tak mana, tak tahu. Nak kata Pluto pun tak, Jupiter pun tak,
Dia satu unit tak ada? Satu unit. Makhluk apa ini yang duduk di bumi? Ketika penduduk bumi membenarkan Muhammad, dia tak boleh percaya. Muhammad kata tidak ada hari yang sial. Dia kata ada sial. Kerana tidak ada hari sial, bulan sial, tak perlulah mandi untuk buang sial. Kenapa nak mandi buang sial? Kerana sial itu tidak wujud. Yang kata sial tidak wujud pada hari, pada bulan, pada tahun, pada insiden, pada situasi dan kondisi adalah Sadiqul Masduq. Jadi siapakah orang ini tiba-tiba dia kata ada hari sial? Dan siapakah pula orang yang mempercaya keterangan orang yang kata hari sial, dan hari sial itu dapat dibuang dengan mandi? Maka itu yang dikatakan satu spesies yang apa itu? Kenapa ada itu? Sedangkan Tuhan benarkan Muhammad, penduduk langit membenarkan ucapan Muhammad, penduduk bumi yang hidup mereka itu barakah dengan iman dalam hati membenarkan perkataan Muhammad. Muhammad menyatakan la adwa wala tiyarah. Muhammad menyatakan tidak ada sial. Dan percayalah Nabi kata, kalau satu orang tu kena satu penyakit, Tuhan yang bawa penyakit tu pi. Dan ini juga bukan sial kerana duduk sebelah kawan tu. Alah, silap aku pergi duduk sebelah dia bersin. Dah, itu adalah takdir ilahi. Han nanti kena. Han tak kena dengan bersin dia. Ada satu penyakit pula, udara boleh bawa. Apa yang dalam bersin dia tu keluar kan, udara boleh bawa mai ke kita. Dulu ada penyakit nyamuk pergi getik binatang apa ke, bawa mai. Lagi serius udara. Maka siapa yang menentukan pergerakan udara? Rabbul Alamin. Jadi bila kita kena penyakit, jangan kata kita sihir, jangan kata silap. Dah. Katalah amantu billah. Ya Allah, aku beriman pada kau ya Allah. Dan bacalah ayat terakhir yang dalam bentuk doa daripada surah Al-Baqarah. Rabbana wala tahmil alaina ma la taqata lana. Janganlah kau letak atas kami ya Allah apa dia yang kami tak mampu tangguh. Itu saja. Maka kerana tidak ada ini semua, takdir kita itu takdirnya sangat dahsyat. Bila Allah buat takdir kita dalam bentuk nutfah, bertukar jadi alaqah, bertukar jadi mudghah, barulah bertukar nak jadi janin. 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah, 40 baru jadi janin. So 40 kali 4 160, bahagi dengan bulan 4 bulan. Maka 4 bulan barulah roh ditiup. Maka para ulama fiqh kata kalau baby dalam kandungan itu disahkan 4 bulan, maka haram kita gugurkan dia. Tak boleh. Kalau bawah 4 bulan bermakna roh tak tiup, boleh digugurkan sekiranya ada keperluan. Kalau dia masih dalam bentuk nutfah, boleh gugur. Dia dalam bentuk alaqah, boleh gugur. Mudghah, boleh gugur. Tapi kalau dia dalam bentuk janin yang dia dah bergerak, artinya ada roh, kalau kita gugur dia tanpa sebab, kita dianggap membunuh nyawa manusia. Bawah itu boleh, tapi bagilah sebab-sebab yang kesihatan ke apa-apa, tapi mesti di bawah 4 bulan. Tulis apa rezeki dia, ajal dia, apa lagi syaqiyan am sa'idan, semua tulis. Yang tulis tu, yang suruh tulis tu siapa dia? Allah. Yang menulis tu malaikat. Allah bersifat alim, hakim, khabir, latif, bijaksana, mengetahui, adil, tidak zalim. Kok mana sihir tu mai? Kalau kita kata ada sihir ni ada 2 jenis tu abang Anas. Satu sihir yang kita duk bahas ni, lagi satu sihir orang Pulau Pinang faham. Itu lain macam, tu bukan takdir. Hang betul-betul buat sihir, itu bukan takdir. Yang tu macam menyangka. Hang betul-betul buat satu, kalau bahasa orang putih dia kata apa? You are troublemaker. Betul
Troublemaker ni kalau terjemah dalam bahasa orang Pulau Pinang asal, sia haram jadah, musibah, kamjat. Ni semua itu nama dia troublemaker. Dia ni betul-betul punya kamjat. Dia adalah sumber troublemaker. Jadi yang kita baca sial ini dalam konteks percaya. Kita mencalarkan takdir. Kita qadih. Kita membawa benda cacat letak pada, sedangkan takdir itu yang buat takdir adalah Al-Qadir. Al-Qadir yang maha kuasa. Allah. Mana mungkin ada unsur sial. Dalam hadis Qudusi yang juga ada dalam hadis 40 tu, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman ke atas diri aku. Dalam An-Nisa, Allah menyatakan Allah tidak buat kezaliman sekecil mana pun kepada hamba dia. Innallaha la yazlam. Allah sekali-kali tidak ada sekecil apa zalim. Buat takdir sia tu, buat sia lah, buat sia ni buat zalim ke orang, tapi buat leceh kat hamba dia. Tak, Allah hanya buat fitnah. Fitnah apa dia? Lingkaran ujian kepada hamba. Supaya apa? Ayat ke berapa? 30 daripada Ar-Rum. La'allahum yarji'un. Dengan lingkaran takdir yang baik dan yang buruk tu, itu adalah jalan hamba kembali pada Allah. Sia ni kalau ikut kita tengok apa tarikh orang Arab tadi, dia tak boleh pergi kepada mana-mana. Kita tersangkut dengan satu dimensi yang cukup, itu apa, yang tidak optimis, yang tak mengeluarkan kita kepada mana-mana. Akhirnya kita boleh jadi gila. Sedangkan takdir membawa manusia kepada Tuhan. Jadi kerana itu Nabi menyatakan yang ada sekarang ni macam ni. Nabi kata yang ada sekarang, Nabi kata al-fa'lu. Bila kita tengok satu benda, mulut nak kata macam sia, dah Nabi kata fa'l. Fa'lu ni apa dia? Kalimatut thayyibah. Pakailah kalimat yang baik-baik untuk sesuatu yang kita rasa macam sia tadi ni. Sebenarnya itu takdir yang buruk, tapi gunalah kalimatun thayyibah. Kerana kalimah thayyibah ni boleh mengubah jiwa kita, macam mana kalimah tatayur boleh mengubah jiwa kita. Bila kita dengar sesuatu macam sia dan kita jadi murung, kita jadi mendap, down, kalimatut thayyibah, kalimah yang optimis, boleh buat kita jadi segar bugar. Maka Nabi kata isunya bukan sia, isunya kamu silap kalimah. Tengok Nabi bersihkan, betulkan kalimah kita. Kita tengok orang aksiden, subhanallah, ya akhi, kata-kata ya akhi, rahimakallah, Allah merahmati kau, ya akhi, la ba'sa ya akhi, tahurun, tak ada apa-apa, kesemua ni penyucian dosa ya akhi. Allahu ra'ufun bil ibad, Allah sayang dengan ente ya akhi. Ini nama dia kalimatun thayyibah. Jangan beratkan dia. Betul lah, ini pula hari Rabunya akhi, ini bulan Sapang, ente pula tak mandi lagi. Mandi pula hari tu doa baca tak betul, tak seru salamun ala Nuh. Allah ya akhi, ini sia ni sampai tahun depan pula. Ini nama dia apa? Tatayyur. Kalimah-kalimah tidak optimis. Dan kalimah itu Nawawi kata ada bab dalam agama larang. Jadi sepatutnya kita bila mengaji agama yang betul, bila agama larang, kita larang lah. Mana boleh agama larang kita cari jalan nak bagi? Nak bagi boleh. Kita jadi macam datuk nikah kahwin, tak boleh lah. Adina nak tanya boleh? Boleh. Seorang perempuan yang suaminya tak ada di rumah, tiba-tiba ada satu laki-laki masuk, salah ke tidak? Oh, salah besar itu. Kalau lagu tu adinda kekanda salah lah. Salah ya salah, tapi undang-undang kekanda yang bikin. Ini baru sia. Ini baru. Ya. Kita sepatutnya bila agama kata larang lah. Tiba-tiba kita pergi cari helah.
bermakna kita telah keluar daripada manhaj beragama yang betul. Kemudian Nabi kata pada kita lagi, Nabi kata, tengok Nabi kata, kalau aku nak sembang dengan hampa, macam hampa duk kata sihir ni, betul-betul sihir ni Nabi kata ada kepada tiga benda je patut sihir. Sebab tiga benda ni Nabi kata hampa duk jumpa hari-hari 24 jam. Apa dia? Pertama Nabi kata apa dia? Sihir tu dar, rumah hampa masuk keluar tidur baring. Yang kedua mar'ah, bini hampa. Yang ketiga faras, kenderaan hampa. Faras di sini kuda. Jadi kalau betul-betul sihir, Nabi kata, kalau betul-betul sihir, rumah tu dah sihir. Tapi berapa lama hampa duduk dalam rumah tu? Apa yang sihir? Duduk jadi apa lah rumah? Betul-betul sihir yang hari-hari dekat dengan kita ni siapa dia? Pasangan kita. Berapa banyak dah kita kena sihir dia? Makan dengan dia, tidur dengan dia. Berapa banyak sihir dia main kat hang, dan berapa banyak sihir hang, berapa banyak sihir saya dah sebut kerana kelal. Tak maulah saya tukar tatayur. Tak mau pakai sihir. Pasal saya pakai serban orang ni. Saya pakai serban, benang pakai kain. Lepas tu Pak Cik Din bagi cadangan buat ijazah pakai serban. InsyaAllah saya buat. Lepas tu bawa bunga. Nabi kata berapa banyak hampa naik kuda hari-hari. Kuda tu buat apa kat hampa? Berapa kali dalam sehari hampa jatuh kuda? Berapa kali dalam sehari hampa kena celaka kerana pasangan hampa? Hampa boleh hidup sampai hari ini dengan aman kalau betul-betul hampa nak rasa hidup ni satu bangsa hidup. Tiga benda ni lah, pasal hari-hari hampa bergelumiang. Tapi tiga benda ni tak bagi kesan kat hampa pun hari-hari. Tiba-tiba pergi percaya hari yang bulan yang hampa jumpa setahun sekali tu, jumpa setahun sekali, tiba-tiba hang rasa dia boleh bagi hang sihir. Hang betul-betul tak menggunakan akal yang sihat. Nabi kata tidak. Benda tak cantik ni dia patut benda yang hari-hari. Apa orang putih panggil? Benda yang hari-hari. Baby. Oh, daily, maafkan saya. Daily. Lepas tu Nabi kata apa? Dalam riwayat Abi Daud kan, Nabi kata, Nabi ulang lagi sekali. Nabi kata Buraidah, macam mana hidup Nabi? Kana maksudnya adalah keadaan Nabi, adalah diri Nabi. La yatatayyaru, Nabi tak pernah anggap satu pun benda malang dalam hidup dia. Tak pernah. Walaupun dia jatuh kuda, tak ada. Qadarallahu. Quran kata daun yang jatuh daripada pokok dia begitu kan. Quran kata berapa kali daun tu hayun jatuh ke bawah, semuanya biiznillah dan dalam ilmu Allah. Adakah daun tu lebih mulia daripada kita anak Adam yang ditaklifkan dengan hukuman, dengan apa, dengan bebanan ibadah? Daun tu Tuhan tahu, takkan kita Tuhan tak tahu? Mana ada daun mati dimandikan? Yes, ada satu buku menarik baca. Di buku ni dia penuh dengan riwayat yang macam kacau-kacau bilau, tapi dia punya dimensi pemikiran tu best. Dia cerita bila manusia ni mati, alam ni bergegak macam mana. Dia bawa dalam bentuk apa kita panggil apa, dalam bentuk fantasi, kerana Allah tak menyebut kejadian yang paling dahsyat melainkan kejadian Adam. Lepas tu Allah menyatakan tidak Allah jadikan jin dan manusia malaikat untuk ibadat. Tiba-tiba manusia ni untuk ibadat ni mati seorang. Macam mana udara kita ni berubah? Pasal apa? Penghuni dia mati, terutama yang dalam hati ada iman. Mulia. Digambarkan dalam surah Dukhan pada hari Firaun mati. Allah kata fama bakat alaihimus sama. Pada hari Firaun mati, Allah kata langit tak menangis setitik pun. Allah guna perkataan bakat. Langit ni boleh menangis. Bila langit menangis? Bila ahli tauhid mati.
Dia sedih sebab dia ada hubungan. Kan langit dan bumi, Quran kata asal dia satu. Fafatakhnahuma, kami pecahkan dia. Langit naik ke atas. Itu ayat 13 daripada Taubah. Bukan, Al-Anbiya. Allah cerita kaitan. Dan kita daripada mana? Daripada tanah. Dan dalam Al-Anbiya Tuhan kata apa? Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Dan kebetulan planet nama bumi ni ada air dan ada kita. Planet yang tak ada air tak akan ada kehidupan. Dan kita pun dijadi daripada air. Jadi bagaimana semua ini ada kena-mengena dengan kematian satu anak Adam. Tiba-tiba Allah Ta'ala matikan anak Adam dalam keadaan hari, bulan yang dikatakan sial tadi. Sangat tidak optimis, tak boleh masuk akal. Maka kana adalah Nabi SAW la yatatayyara. Nabi tak pernah anggap benda ni semua ada sial. Dan kalau jadi sesuatu pada kita, dalam riwayat yang akhir ini Nabi ajak baca doa. Baca doa ni, benda yang tak seronok jadi pada kita. Baca doa ni. Doa dia berbunyi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Kata Allahumma, ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, tidaklah yang membawa al-hasanat, semua kebaikan ini kepada aku ya Allah, malaikat engkau. Wala yadfa'u sayyiati, dan tidak dapat menolak segala kejahatan ya Allah, illa anta, malaikat engkau. Wala haula wala quwwata illa bik, tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan melainkan dengan engkau ya Allah. Saya tak tahu lah Ustaz Nan, orang yang kalau mereka mandi buang siar ni, doa ni masuk atau tak masuk? Saya rasa tak masuk, sebab dia banyak dia ulang salamun ala Nuh. Tak ada. Artinya meninggalkan bacaan Nabi. Inilah satu benda yang patut kita bimbang kepada diri kita. Alhamdulillah ikhwan, kita tahu dah petunjuk Nabi, cerita kalimah apa kita patut cakap. Kalau jadi sesuatu dalam bulan Safar, jadi sesuatu tak elok akhir daripada Rabu yang akhir pada bulan Safar, pada hari tertentu, bulan tertentu, katalah kalimatun tayyibah, kalimah baik-baik. Masya Allah, barakallah, Allah memberkati kita. Kalaulah sial tu ada, hari-hari dah kita kena. Pasal dia berlega pasal rumah kita, pasangan kita dan kenderaan kita. Tapi apa dia? Apa nak kata? Kita main kuliah jam lo sial betul. Kalau sial, kita takkan bergerak daripada tempat itu. Mana boleh sial? Akhirnya kita sampai. Maknanya tak sial. Kalau kata sial ni, kita akan beku di situ. Macam mana? Kalau nak kata betul lah, biasa dengar setanggang, nahoda setanggang, akhirnya jadi kalau betul lah, itulah sial. Dia duduk situ sampai mati, jadi macam tu. Tak berubah. Dia tak boleh nak sembahyang, dia tak boleh bergerak, sedangkan dia manusia. Kalau cerita tu cerita ni pun nama pun nahoda tanggang. tak betul, maling kundang ni semua tak ada. Kita alhamdulillah bergerak, sakit sembuh dah, sembuh. Kok mana yang tu kan? Semua kita pernah sakit, pernah aksiden, pernah itu, hari kita kena batu karang. Jangan cakap. Jangan cakap. Rasa macam kena hantu. Tangan ni boleh tumbuk. Tak rasa sakit dah. Pasal yang ni lagi sakit. Tapi hilang tak? Hilang. Tapi rumah hari-hari masuk, keluar, tidur, baring, apa semua dalam rumah. Isteri jumpa hari-hari. Kenderaan. Nabi kata, optimiskan pemikiran kamu. Tak ada apa-apa. Dan jadilah macam Nabi, kana la yatatayyar, tak pernah anggap satu benda pun. Kalau jadi kebetulan lah,
Hari orang buat sihir kena dengan makbul, Tuhan nak makbul doa dia. Jadi ya bihak pasal tu doa kata wala haula wala quwata illa bik. Akhirnya baca doa tu. Selesailah masalah kita. Bukan selesai dengan mandi. Selesai dengan baca doa dan kalimatun thayyibah dan betulkan sikap kita balik. Apa ya? Kita tak dapat kerja. CP. Kita dengan kawan tu betul-betul sama. Semua resume apa semua hantar sama. Dia dapat, kita tak dapat. Mau tak dapat. Pakai bomo. Tak ada. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik. Habis selesai. Sikap ini kalau tidak dirawat, dia akan buat ada benda dendam dan tak cantik duduk dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam ikhwan. InsyaAllah selesailah tajuk tu, kita akan tengok tajuk lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu